Antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah. Pertamanya kita memanjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala di atas kurniaan nikmat iman dan Islam dan pelbagai kurniaan nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Selawat dan salam kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Hadirin muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Insya-Allah pada malam ini kita sambung lagi perbicaraan kita daripada tafsir surah Yasin, menyambung ayat yang ke-30. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya hasratan 'alal 'ibad ma ya'tihim min rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Alam yarau kam ahlakna qablahum minal quruni annahum ilayhim la yarji'un. Wa in kullun lamma jami'un ladayna muhdarun. Wa ayatul lahumul ardul maytatu ahyaynaha wa akhrajna minha habban faminhu ya'kulun. وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها ما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. صدق الله العظيم. Sungguh besar perasaan kesal dan kecewa yang menimpa hamba-hamba yang mengingkari kebenaran. Tidak datang kepada mereka seorang rasul melainkan mereka mengejek-ngejek dan memperolok-olokkannya. Tidakkah mereka mengetahui berapa banyak umat-umat yang telah kami binasakan sebelum mereka? Umat-umat yang telah binasa itu tidak kembali lagi kepada mereka, bahkan kembali kepada kami untuk menerima balasan. Dan tidak ada satu makhluk pun melainkan dihimpunkan ke tempat perbicaraan kami. Semuanya di bawah hadir untuk menerima balasan. Dan dalil yang terang untuk mereka memahami kekuasaan dan kemurahan kami ialah bumi yang mati. Kami hidupkan dia serta kami keluarkan daripadanya biji-bijian. Maka daripada biji-bijian itu mereka makan. Dan kami jadikan bumi itu kebun-kebun kurma dan anggur, dan kami pancarkan padanya beberapa mata air, supaya mereka makan dari buah-buahan dan dari apa yang dikerjakan oleh tangan mereka. Maka patutkah mereka tidak bersyukur? Maha suci Tuhan yang telah menciptakan makhluk-makhluk semuanya berpasangan, sama ada dari yang ditumbuhkan oleh bumi atau dari diri mereka, ataupun dari apa yang mereka tidak mengetahui. Sadaqallah. Hadirin muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam bulan lalu dan beberapa bulan sebelum ni kita menceritakan tentang kisah tentang satu kaum. Kan, bila ni kita cerita tentang satu kaum yang merasakan diri mereka tu kuat dan berkuasa, sehingga mereka melakukan pembunuhan kepada para rasul, melakukan pembunuhan kepada pengikut-pengikut rasul-rasul tersebut. Oleh kerana
Rasul dan pengikut ini tidak ramai, dan mereka ini golongan yang ramai, bahkan mereka ini adalah golongan berkuasa yang mempunyai kerajaan ketika itu, lalu mereka boleh buat sesuka hati. Mereka ingat mereka ni dah berkuasa, mempunyai kerajaan, lalu mereka buat sesuka hati sehingga menangkap para rasul tersebut, sehingga membunuh seorang lelaki. Kalau tuan-tuan ada apa-apa ingatlah kan, ada lelaki yang datang, wajah amin aqsal madinati rajulun yas'a, tu datang ajak supaya beriman kepada Rasul, maka lelaki ini dibunuh dan diceritakan bahawa dia telah mendapat kelebihan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu akhirnya kaum ini dihancurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan hanya satu pekikan sahaja, sebagai dalil kepada orang yang beriman, sebagai amaran kepada orang yang zalim, bahawa inilah yang Allah SWT akan buat kepada mereka yang menentang ajaran Allah SWT. Allah SWT Maha berkuasa melakukan apa sahaja, dan perkara tersebut telah berlaku sebelum ini, dan kita boleh melihat akan tanda-tanda kehancuran tersebut. Kaum Samud, kaum Ad dihancurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah SWT cerita dalam Al-Quran tentang kaum-kaum ini. Dan orang-orang musyrikin Mekah ketika mendapat ajakan seruan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, diberitakan tentang kaum-kaum ini, mereka tahu akan cerita kaum-kaum tersebut. Allah SWT ungkitkan balik dalam Al-Quran Karim melalui lidah Nabi Muhammad SAW. Tidakkah kamu melihat kepada kaum-kaum yang telah dibinasakan ini? Kamu nampak bukit-bukit yang mereka tebuk dan buat bangunan-bangunan. Mungkin ada di kalangan kita ni yang ada berpeluang pergi ke belah Jordan dan melihat bagaimana kehebatan kaum masa tu, yang kaum tu sudah tidak ada lagi di atas muka bumi Allah SWT ini. Mereka boleh tebuk bukit, buat rumah, buat istana. Kita boleh tengok dalam ni media sosial, kita boleh cari dalam YouTube ke, dalam dalam TikTok pun dia pun buat potong-potong video pendek-pendek melawat ke tempat-tempat bersejarah tersebut. Kita boleh tengok kehebatan dari sudut teknologi mereka ketika itu. Tapi mereka melawan Allah SWT, Allah SWT hancurkan. Kaum ini pun juga dihancurkan oleh Allah SWT dengan satu petikan, dibinasakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu Allah SWT berfirman, ya hasratan 'alal ibad ma ya'tihim min rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Sungguh besar perasaan sesal dan kecewa yang menimpa hamba-hamba yang mengingkari kebenaran, tidak mengejek-ngejek dan memperolok-olokkan. Ada ulama membaca ya hasratan 'alal ibadi dengan idhafah, dengan tidak ada ala. Jika dibaca dengan wahai penyesalan ke atas hamba, ia merupakan kata-kata penyesalan bagi hamba yang melakukan kezaliman, yang melakukan kejahatan itu. Ada ulama yang mengatakan kata-kata ini masih lagi sambungan daripada kata-kata sahibul yasin, iaitu Habib yang mati dipijak oleh kaumnya, yang kita baca kisahnya itu. Beliau menyatakan penyesalan ke atas mereka, yakni kaumnya, kerana keengganan mereka untuk beriman sehingga mereka mati kekufuran. Jadi sebelum nasi menjadi bubur, sebelum menyesal di kemudian hari, maka Allah SWT menceritakan kisah orang yang menyesal ini. Jangan sampai kita ini tergolong di kalangan yang menyesal bukan pada tempatnya. Menyesal ketika berada di akhirat sudah tidak berguna lagi. Kalau nak menyesal, menyesallah. Orang yang melakukan kezaliman, orang yang melakukan kejahatan, orang yang
melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka inilah tempatnya untuk kita menyatakan penyesalan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kena ingat perkara ini. Jangan sewenang-wenangnya melakukan seperti mana yang dilakukan oleh kaum yang zalim ini. Bukan sahaja menolak seruan para rasul, para nabi, bahkan juga membunuh dan menghancurkan orang yang memperjuangkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah juga di zaman sekarang ini. Ada di kalangan para alim ulama, ada di kalangan pendakwah-pendakwah yang menyampaikan agama Allah Subhanahu Wa Taala dalam segala lapangan mereka. Kita menyampaikan kebenaran, ada di kalangan orang yang menyampaikan kebenaran tersebut dipersendakan, yastahzi'un, yang dipermain-mainkan, yang dizalimi. Maka awas, ini adalah amaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Zaman Rasul dah berlalu, Nabi dah tak ada dah. Tetapi kerja buat Rasul, kerja buat Nabi ini dipikulkan ke atas kita umat seluruh. Kuntum khaira ummatin. Kita orang Islam ni adalah umat yang terbaik. Apabila kita menyeru kepada ma'ruf, apabila kita mencegah kemungkaran, apabila kita beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kita adalah umat yang terbaik. Maka umat yang terbaik inilah yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang akan membawa risalah Nabi. Ya hafsatan 'alal ibad. Wahai penyesalan, kedukaan, kedukecitaan yang amat sangat ke atas hamba-hamba, tidaklah datang kepada mereka daripada rasul-rasul yang diutus oleh Allah SWT, melainkan adalah mereka ini mempersenda-sendakan rasul itu, menghinakan rasul itu. Al-Baydawi dalam tafsirnya mengatakan mereka itulah orang yang berhak untuk menerima penyesalan terhadap tindakan yang dilakukan oleh mereka. Mereka juga berhak merasa sedih di atas sikap mereka, kerana kelak mereka akan menerima kecelakaan. Ini kerana mereka sebelum ini telah terlebih dahulu terlanjur mempersendakan dan melakukan kejahatan terhadap rasul-rasul Allah Subhanahu Wa Taala yang diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mudah-mudahan kita ini yang berada dalam majlis ini tidaklah tergolong dalam kumpulan bacaan ini, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Ayat ini juga sesungguhnya memberi amaran keras kepada orang kafir Quraisy yang mempersendakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita semua tahu bahawa ketika ayat-ayat Allah Subhanahu taala ini disampaikan oleh Allah Subhanahu taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk disampaikan kepada musyrikin Quraisy ketika itu. Apabila kita mengelak sirah perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagi kita berhadapan dengan kaum musyrikin Quraisy yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Lalu mereka, di kalangan mereka ramai yang mempersendakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka membuat tuduh-tuduhan palsu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang gila, mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahli sihir, mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu dan begini, mengatakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang penyair yang mengarang Al-Quran itu sendiri, menganggap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pemecah belah umat, merosakkan masyarakat. Inilah kata-kata nista, kata-kata main-main, yang kata-kata sendaan yang dilemparkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu juga dengan nabi-nabi terdahulu. Kisah ni, cerita ni dia berulang, replay tiap-tiap generasi, kisah yang sama. Rasul datang menyampaikan kebenaran, dipersendakan oleh kaumnya, dan kebanyakan mereka sebelum-sebelum ini dibinasakan oleh Allah SWT. Tetapi umat akhir zaman ini Allah SWT beri keistimewaan sehingga mereka ini
berpeluang untuk bertaubat kepada Allah SWT. Tidak dihancurkan seperti mana umat-umat terdahulu. Kaum Nabi Nuh pun macam itulah juga, mempersendakan Nabi Nuh alaihissalam, tuduh Nabi Nuh alaihissalam sesat dan gila. Mana tak gila? Allah Ta'ala perintahkan buat bahtera di atas padang pasir, kan? Orang buat kapal ni, bahtera ni dekat laut, tepi laut, supaya boleh berlayar. Tapi buat dekat tengah padang pasir atau bukit. Sedangkan itu adalah perintah Allah SWT. Kalau Allah SWT membinasakan mereka, habis mereka mati. Semua mati lemah, bakat mati lemah, kerana mempersendakan Rasul. Mereka menutup telinga-telinga apabila mendengar seruan daripada Nabi Nuh alaihissalam, menghina Nabi Nuh alaihissalam, melakukan kejahatan kepada Nabi Nuh alaihissalam. Kesemua mereka yang melakukan tindakan jahat itu menerima penyesalan yang tidak berfaedah lagi, yang ditenggelamkan oleh Allah SWT, mati dengan penuh azab sengsara. Nabi Ibrahim alaihissalam pun macam tu juga, menghina Nabi Ibrahim alaihissalam, sehingga mereka sanggup membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Dibuat unggun api yang sangat besar, sehingga mereka pun tak boleh nak dekat dengan api tersebut. Kena pakai manjanik untuk bubuh Nabi Ibrahim alaihissalam lontar masuk dalam api tersebut. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala menyelamatkan Nabi Ibrahim alaihissalam. Dengan kuasa Allah Subhanahu Wa Taala, Allah SWT menyeru kepada api, ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, sejuk dan selamatlah Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah SWT menghantar umat tersebut tewas hanya dengan tentera nyamuk. Mati dengan nyamuk saja. Begitu hinanya mereka ini. Mereka ni mati dalam keadaan hina hanya dengan nyamuk yang dihantar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Soleh diutuskan kepada kaum Ad, kaum Samud, kaum Nabi Soleh, kaum Ad, kaum Nabi Hud pun sama juga. Mereka mempersendakan Nabi Soleh dan mempersendakan Nabi Hud alaihissalam, menghina nabi-nabi yang diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah SWT telah hancurkan mereka dengan bencana. Dan kita pun boleh nampak depan mata kita bagaimana Allah SWT menghancurkan umat dengan sekelip mata, kan? Suatu ketika dahulu bencana tsunami yang melanda Indonesia dan sedikit terkena dekat kita di Malaysia, di rumah kita pun rasa gegaran tersebut. Itu menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Betapa manusia ini begitu kerdil. Manusia yang kerdil ini boleh melawan hukum-hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Sedarlah diri itu bahawa kita ini hanya hamba Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak layak untuk kita melakukan penentangan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitulah juga dengan Nabi Musa alaihissalam. Setelah mereka menghina Nabi Musa alaihissalam, Fir'aun laknatullah dan bala tenteranya telah dilenyapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Musa alaihissalam dengan mukjizat tongkat yang ada padanya, baginda mengetuk tebing sungai, tebing laut tu, dan laut tersebut telah terbelah. Di belakangnya ada bala tentera Fir'aun sedang memburu Nabi Musa dan kaum. Nabi Musa dan Bani Israel melepasi laut tersebut, dibelah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Fir'aun nampak, dia tak kira dah. Laut tak laut, dia pergi juga. Pergi terlepas dekat Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa dah lepas dah laut tersebut mencantum semula dan menenggelamkan Fir'aun dan tentera. Tenggelam di dasar Laut Merah. Dan Allah Subhanahu Wa Taala menimbulkan jasad Fir'aun itu. Sampai lah ni kita boleh melihat jasad tersebut di
dipelihara oleh Allah SWT supaya manusia lihat manusia ini, melihat jasad ini dan jangan jadi seperti dia. Satu peringatan buat kita. Kerana penyesalan yang bukan pada tempatnya, yang lewat, yang berlaku penyesalan di akhirat, penyesalan yang tidak ada hubungan. Fir'aun pun dia menyesal juga, tapi menyesal ketika hampir nak ditenggelamkan, sampai nak mati baru dia menyesal. Penyesalan yang tidak berguna, bukan pada tempatnya. Maka kita ni kena selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu Taala, selalu merenung. Andai kata ada salah dan silap kita dengan Allah Subhanahu Taala, memohon keampunan kepada Allah Subhanahu Taala sepanjang masa. Begitulah juga zaman Nabi Isa alaihissalam. Dan orang Quraisy pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika ayat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka mendengar ayat ini dibaca dari mulut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada masa itu mereka tidak percaya, tidak yakin sesungguhnya mereka telah dibinasakan, telah dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun pada awalnya mereka berkuasa dan mereka boleh melakukan tindakan sewenang-wenangnya terhadap muslimin yang masih lemah. Manusia ni apabila berkuasa, ada jawatan, ada pangkat, lupa dengan Allah Subhanahu Taala. Secara umumnya begitu. Tetapi di sana ada juga manusia-manusia yang walaupun berpangkat, walaupun mempunyai kedudukan yang tinggi, tetapi masih lagi ingat bahawa dia ini hamba Allah SWT. Kita boleh melihat, membaca kisah-kisah para khulafa'ur rasyidin. Tok Gua Jadi ada tulis buku yang terbaru ni tentang Khalifah Osman bin Affan radhiyallahu anhu, menceritakan bagaimana sifat khalifah ini. Bukan kecil pangkat dia, khalifah ketika itu menguasai 3 suku dunia. Setelah mendapat sokongan daripada rakyat ketika itu untuk menjadi khalifah, setelah kewafatan Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, juga contoh pemimpin kita. Sayyidina Osman walaupun tinggi kedudukan dia tetap sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Beliau melaksanakan titah perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Beliau menghindari perbuatan maksiat. Tidak larut dengan kedudukan dan pangkat. Tidak larut dengan kedudukan menguasai 3 suku dunia. Ketika itu telah jatuh Empire Rom dan Parsi. Empire Rom dan Parsi ini empire yang sangat hebat, yang memiliki kekayaan yang sangat dahsyat. Namun perkara-perkara tersebut tidak melalaikan khalifah-khalifah yang kita sayangi, khalifah-khalifah yang menjadi contoh kepada kita ini. Berbanding dengan pemimpin-pemimpin Quraisy ketika itu, ketika zaman Nabi Muhammad SAW, yang sangat jahat ketika itu, yang sebahagian daripada mereka telah mati dibunuh di dalam peperangan Badar. Rasulullah SAW telah memerintahkan, bila perang Badar berlaku, ramai di kalangan pemimpin-pemimpin, pembesar-pembesar musyrikin Quraisy ini telah tewas. Nabi SAW telah memerintahkan supaya bangkai-bangkai mereka ni dibuang, ditimbus dalam telaga buruk. Rasulullah SAW telah menyuruh kepada mereka, hal wajadtum ma wa'adakum rabbukum haqqan fa inni qad wajadtu ma wa'adani rabbi haqqan. Adakah kamu dapati apa yang telah dijanjikan kepada kamu oleh Tuhan kamu itu benar? Sesungguhnya aku dapati apa yang telah dijanjikan kepadaku oleh Tuhanku adalah benar. Nabi SAW sangat yakin akan alam akhirat, yakin tentang alam barzakh. Ini yang disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada musyrikin Quraisy ketika itu.
Berimanlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Terimalah aku ni sebagai pemberi risalah, iaitu Nabi yang menyampaikan wahyu-wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yakinlah dengan alam akhirat, yakinlah dengan alam barzah, dengan padang mahsyar, dengan syurga, dengan neraka, pahala, dosa pahala, perkara-perkara gaib yang diceritakan oleh Allah SWT di dalam Al-Quran. Ini seruan Nabi SAW. Apabila mati pemimpin-pemimpin, pembesar-pembesar Quraisy ini, maka Nabi Muhammad SAW bertanya kepada bangkai-bangkai, hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan. Dan ni hampa dah mati, dah nampak dah ni. Dah nampak dah malaikat muka nakir datang nak interview, datang nak bersoal jawab. Ma rabbuka, siapakah Tuhan kamu? Apakah kitab kamu? Siapa nabi kamu? Dan ini adalah perkara yang pasti akan berlaku. Hari-hari orang telah meninggalkan dunia ini. Hari-hari. Memang hari-hari. Masa saya masuk calon tanding itu, baru tahu rupanya hari-hari ada orang mati. Siap pergi ziarah mayat tu, siap pergi ziarah mayat ni. Hari-hari ada orang mati. Kita duduk tani, kita tahu kampung kita yang mati. Dalam kawasan Matang Pauh ni, dalam Dun Seberajaya tu hari-hari ada orang mati. Kalau duduk ke hospital tu mungkin tahulah. Jadi ini adalah perkara yang pasti akan berlaku. Maka mengapakah perkara tersebut tidak menjadi pengajaran kepada kita? Tidak yakin lagikah akan kematian itu sebagai suatu pedoman untuk kita, yang mana suatu hari nanti kita pasti akan melalui perkara tersebut. Kan? Kalau kita appointment dengan doktor, kita tahu tarikh dia, kan? Pakcik mai hari ni berapa bulan ni mai cek darah. Pakcik ni berapa bulan ni ambil ubat habis ni. Doktor bagi appointment, jumpa. Tapi appointment kita dengan malaikat maut dia tak apa. Bila? Kita tak tahu. Hari ni pun kita ada jenazah. Dah sampai dah appointment dia. Tak ada appointment kad, tak ada apa. Sampai masa dijemput oleh malaikatul maut. Jadi bukanlah perkara ini sebagai panduan pedoman kepada kita. Para sahabat Nabi bertanya, adakah bangkai-bangkai kafir Quraisy itu boleh mendengar ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahawa mereka itu mendengar apa yang diucapkan, tetapi mereka tidak dimungkinkan lagi untuk menjawab dengan suara yang didengari oleh orang-orang yang hidup. Jawapan Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila baginda menyimpan jenazah, mayat-mayat, bangkai-bangkai pemimpin-pemimpin musyrikin Quraisy, Nabi SAW tanya begitu, tanya, adakah kamu telah mendapati akan kebenaran ini, kebenaran yang aku telah dakwahkan selama ini? Adakah kamu yakin dah lah ni? Sahabat-sahabat tanya, wahai Nabi, dia pun ni dengar ke apa yang Nabi SAW sebut ni? Nabi SAW kata, bahkan mereka mendengar ucapan tersebut, tetapi mereka tidak boleh menjawab, tapi menjawab dengan suara yang didengari oleh orang-orang hidup. Kita tak dengar apa yang mereka jawab. Inilah nasib dan akibat bagi mereka yang mempersenda-sendakan Rasulullah SAW. Inilah juga nasib yang diterima oleh mereka yang mempersendakan golongan-golongan Islam di zaman ini. Zaman Nabi pun sama keadaannya, zaman Allah ni pun sama juga keadaannya. Ada di kalangan manusia yang mempersenda-sendakan agama Islam ini. Hatta ada yang lagi masih mempersendakan Nabi Muhammad SAW. Bahkan Nabi SAW dah wafat 1400 tahun dahulu. Tapi ada lagi manusia yang mempersendakan Nabi SAW. Dia tak kenal Nabi pun, tak pernah jumpa Nabi pun, hanya mendengar cerita tentang Nabi kita daripada mulut orang Islam sendiri melalui bacaan mereka. Tetapi mereka masih lagi mempersendakan
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga orang-orang yang bersama-sama mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka akan menerima satu penyesalan yang tidak terhingga pada masa mereka hidup. Mereka boleh bercakap mengikut kemahuan. Pada masa berkuasa, mereka boleh bertindak mengikut kehendak mereka. Sesungguhnya, sama ada mereka percaya atau tidak, para pejuang Islam telah pun memberi amaran bahawa mereka pasti menerima hukuman dari Allah Subhanahu wa taala yang akan membawa kepada suatu penyesalan yang tidak berguna lagi, suatu penyesalan yang tidak boleh lagi mereka undur ke belakang untuk memperbetulkannya, kerana tiada harapan lagi untuk mereka kembali ke dunia setelah dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya Allah SWT berfirman, Alam yarau kam ahlakna qablahum minal quruni annahum ilaihim la yarji'un. Tidakkah mereka mengetahui berapa banyak umat-umat yang telah kami binasakan sebelum mereka? Umat-umat yang telah binasa itu tidak kembali lagi kepada mereka, bahkan kembali kepada kami untuk menerima balasan. Ayat ni satu dalam bentuk soalan. Soalan kepada musyrikin Quraisy yang mendustakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga kepada mereka-mereka yang mendustakan golongan Islam. Adakah mereka ini tidak mengambil iktibar atau pengajaran terhadap peristiwa atau nasib yang menimpa kaum yang telah dihancurkan dan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala sejak berabad-abad yang lalu. Annahum ilaihim la yarji'un. Mereka itu tidak hidup lagi. Manusia-manusia mungkar lagi kufur yang telah dihancurkan oleh Allah SWT itu telah mati semuanya, tanpa ada manusia pada hari ini mengetahui segala kisah yang telah berlaku itu, kerana mereka membaca sejarah. Bahkan orang-orang Quraisy pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka telah biasa melalui jalan-jalan yang melintasi negeri-negeri yang telah dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang Quraisy ni, Arab Quraisy ni, kita tahu mereka ni berniaga, berdagang daripada Mekah. Mereka akan lalui negeri-negeri yang telah dihancurkan oleh Allah SWT. Macam kita habaq tadi lah, melalui Madain, kaum Nabi Saleh. Mereka boleh tengok lagi bangunan-bangunan yang dipahat. Kalau kita lah ni pun boleh tengok, boleh cek kan, dalam internet. Tengok apa Petra di Jordan, bukit-bukit dipahat. Kita di Malaysia tak ada lagi bukit dipahat. Ada kot belah Perak ni kan. Mereka buat kuih ketuk-ketuk bukit tu, rebuk bukit. Tinggal bukit sahaja, tetapi tidak ada penghuni. Mereka lalu tempat tersebut, tak ada orang duduk, hanya ada bukit yang dipahat buat bangunan. Mereka juga lihat negeri kaum Nabi Lut yang dikenali dengan Laut Mati, satu kawasan paling rendah dari paras laut. Ikan pun tak ada yang hidup. Maknanya ayat-ayat Allah SWT ni matching, sama dengan pengetahuan yang sedia ada kepada penduduk musyrikin Quraisy juga. Musyrikin Quraisy tahu tentang penduduk Madain. Allah SWT bagi ayat Quran cerita, hampa tak tengok ke ni? Musyrikin Quraisy tahu tentang Laut Mati, tentang kisah Nabi Lut yang dibinasakan oleh Allah SWT. Allah Ta'ala turun ke ayat Quran, tanya, hampa tak tahu ke cerita ni? Tak ambil pengajaran ke? Itu mereka nampak sendiri dengan mata kepala. Maka inilah pengajaran kepada
ayat-ayat Allah Taala ni pada awalnya adalah untuk musyrikin Quraisy ketika ianya diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Manusia dapat melihat negeri itu, yakni laut mati sehingga sekarang. Begitu juga kaum Nabi Hud alaihissalam yang telah dihancurkan oleh Allah SWT. Negeri Sabak yang hancur luluh kerana sehingga tidak ada seorang pun mampu meneruskan hidup. Semuanya tenggelam dalam banjir yang sangat dahsyat. Jika di negeri Mesir pula, Mesir. Jadi kita kalau boleh nak faham benda ni, kita buka peta tu, buka Google Map tu, kita tengok di mana kedudukan Mekah ketika wahyu ini diturunkan. Madinah tu ada tang mana, tempat-tempat yang dibinasakan oleh Allah SWT ni duduk tang mana, Mesir tang mana. Jadi kita boleh gambarkan lokasi-lokasi tersebut dan kena dengan peristiwa-peristiwa yang disampaikan di dalam Al-Quran Karim. Bagaimana penduduk Mekah ni, penduduk musyrikin Quraisy ni di Mekah, sebenarnya mereka tahu tentang cerita-cerita kaum yang telah dibinasakan ini. Di Mesir mereka masih dapat melihat lagi kesan-kesan Fir'aun. Di Iraq masih lagi ada kesan-kesan Namrud, iaitu kesan-kesan kerajaan Babylon yang besar, tetapi telah dihancurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan apa yang terjadi pada zaman ini, mereka memelihara pula tempat-tempat sedemikian. Kononnya sebagai tempat bersejarah. Mereka langsung tidak mengambil iktibar daripada apa yang pernah terjadi. Sebaliknya mereka berasa bangga pula dengan tinggalan sejarah tersebut. Allah Ta'ala pelihara tempat-tempat ini sebenarnya untuk menjadi pengajaran, pedoman kepada kita umat akhir zaman, supaya kita ni jangan tergolong seperti mana mereka-mereka yang tadi dibinasakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Cukup kita dengan beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala, menunaikan segala titah perintah Allah Subhanahu Wa Taala, meninggalkan larangan Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan berjaya. Jangan menjadi seperti golongan-golongan yang dibinasakan oleh Allah SWT. Mereka berbangga dan bermegah seperti yang diucapkan oleh salah seorang Presiden Mesir suatu waktu dahulu, iaitu Anwar Sadat. Kita adalah generasi keturunan Fir'aun zaman dahulu. Mereka sungguh jahil sehingga sanggup berbangga dengan keturunan Fir'aun, kerana kononnya Fir'aun telah mewariskan satu tamadun yang dibanggakan oleh seluruh dunia. Di negara ini pun tidak kurang juga hebatnya insiden-insiden demikian. Ada yang merasa bangga dengan peninggalan kuil-kuil lama, tokoh-tokoh tua Hindu purba. Mereka gali dari perut bumi dan akhirnya mereka temui kuil seperti candi Hindu di Lembah Bujang, Kedah. Kononnya inilah sejarah datuk nenek zaman dahulu. Bangga dengan penuh kejahilan, namun mereka tidak menyadarinya atau sengaja buat-buat tidak sedar. Senario ini juga berlaku di Iraq. Mereka berbangga dengan kesan-kesan peninggalan kerajaan lama Babylon. Bagi mereka itu adalah bukti kebijaksanaan dan kepandaian kerajaan datuk nenek mereka. Mereka boleh membuat bangunan-bangunan yang hebat, boleh memelihara, memahat batu batan dan sebagainya. Mereka langsung tidak terfikir bahawa datuk nenek mereka itu kafir. Bahkan bukan setakat kafir, mereka menentang Nabi dan menolak Allah Subhanahu Wa Taala sebagai Tuhan. Sehingga kini mereka berada di lembah-lembah api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Auzubillah min zalik. Inilah tebalnya karat jahiliyah yang ada di dalam hati mereka. Bahkan dari satu aspek lain, perkara yang sama masih kita dapat saksikan pada hari ini. Walaupun dalam dimensi yang berbeza. Jika di negara lain mungkin mereka kagum dengan tinggalan nenek moyang mereka dalam bentuk monumen ataupun tugu yang berusia ratusan atau jutaan tahun, tetapi ada yang baru berusia puluhan tahun pun masih dibanggakan di negara ini. Itulah peninggalan penjajah Inggeris yang berupa undang-undang dan perlembagaan
yang masih diterima pakai di negara umat Islam, termasuklah di negara kita. Jadi inilah kaitannya. Peninggalan sejarah pun kita kena nilailah sendiri. Adakah ianya mempunyai manfaat kepada umat lah ni ataupun tidak. Jadi insya-Allah kita sama-sama berfikir tentang perkara ini. Dah isyak lah, insya-Allah. Kita hari ini ada jenazah. Insya-Allah kita akan pendekkan kuliah kita. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kita sedikit sebanyak panduan daripada ayat surah Yasin yang kita bacakan tadi, ayat 30 sehingga 33 tafsir surah Yasin. InsyaAllah ada rezeki tersambung